Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat lagi kita bersama-sama insya-Allah untuk kita meneruskan sesi ataupun siri tadabbur surah As-Sajdah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah masuk kepada siri yang keempat. Baik. Jadi sementara kita menunggu rakan-rakan kita yang lain mungkin dia sedang mungkin nak memasuki ruang maya Zoom kita ini ataupun yang nak melihat ataupun tonton daripada live FB kita. Jadi kita recap balik, kita peringatkan balik tentang apa yang telah kita ambil pada siri-siri yang sebelumnya. Jadi sambil-sambil tu, mungkin tuan-tuan dan puan yang mana hadir di dalam Zoom Maya ini, boleh kongsikan link, dan tuan-tuan dan puan yang hadir ataupun tonton daripada FB Live boleh share bersama-sama link kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat insya-Allah. Jadi baik. Pada siri yang pertama dahulu, yang ini kita telah menyebutkan tentang serba sedikit tentang latar belakang surah As-Sajdah. Kita sebutkan tentang surah As-Sajdah ini adalah merupakan surah yang ke-75 turun kepada Nabi SAW sebelum daripada surah Al-Mu'min, sebelum daripada surah At-Tur dan selepas daripada surah Al-Mu'minun. Jadi kita dah pun menyebutkan tentang apakah munasabat ataupun keterikatan di antara surah-surah ini. Jadi tuan-tuan dan puan bagi nak mendapatkan nota boleh dapatkan daripada link yang selalu diberikan oleh pihak Akademi Tadabbur. Cumanya dinasihatkan yang ni dalam pada tuan-tuan dan puan mengambil nota itu, tuan-tuan dan puan juga tonton rakaman-rakaman yang ada pada page Akademi Tadabbur Malaysia ini, ATM, supaya kita lebih memahami. Kadang nota ni tulisan saja. Jadi bila kita dengar tu baru kita faham, lebih fahamlah tentang apa yang disampaikan. Baik. Kemudian juga kita dah sebutkan tentang surah As-Sajdah ini adalah merupakan surah yang ke-32 di dalam mushaf selepas daripada surah Luqman dan sebelum daripada surah Al-Ahzab. Dan kita telah sebutkan tentang apakah keterikatan di antara surah As-Sajdah dan juga surah Luqman yang telah kita bahaskan, keterikatan kedua-dua surah ini. Pengakhiran surah Luqman dan permulaan ataupun keseluruhan daripada surah As-Sajdah. Kemudian kita sebutkan juga tentang nama-nama surah. Surah As-Sajdah dinamakan Alif Lam Mim Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil, surah Al-Madaji' dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh lihat balik nota dan juga rakaman kuliah-kuliah yang sebelum ni. Bagi yang mungkin tidak berkesempatan ataupun mungkin terlepas, jadi boleh ambil nota dan juga lihat rakaman. Dan paling penting apa yang saya nak highlightkan ini sebelum kita mula siri yang keempat ini adalah iaitu kita ingat balik tema utama surah. Kerana tafsiran dan juga tadabbur kepada ayat-ayat atau ayat-ayat dalam surah As-Sajdah ini
dia akan membawa kita kepada memahami temanya. Bahkan tema surah itu sendiri dikeluarkan oleh para ulama melalui apa yang ada di dalam surah tersebut. Maknanya ayat-ayat itu, penafsiran ayat-ayat tersebut dalam surah itu, dan akhirnya disimpulkan oleh para ulama inilah temanya. Maknanya tema ini kebiasaannya dia didapati selepas daripada memahami surah itu. Jadi sebab itu penting untuk kita memahami tema. Dan tema surah As-Sajadah ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan, adalah tentang penjelasan tentang kekuasaan Allah. Tapi apa bezanya penjelasan tentang kekuasaan Allah dalam surah As-Sajadah ini? Ya, ini nak menyebutkan kekuasaan Allah dari sudut pentadbir alam ini, yang mana seharusnya orang yang beriman itu sujud pada keagungan, dengan keagungannya, yakni keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, penuh rasa takut dan juga harap. Ini makna dia ada kaitan dengan kita, iaitu bagi orang-orang yang beriman, bagaimana respon kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tema daripada surah ini nak menjelaskan kekuasaan Allah. Banyak surah yang menjelaskan kekuasaan Allah, tapi dalam surah As-Sajadah dari sudut nak melihat apa respon kita terhadap ataupun sikap kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sepatutnya kita bersikap dengan sikap rasa takut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita penuh pengharapan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah bahagikan surah ini. Ini mukadimahnya daripada ayat 1 hingga 9. Tapi sebelum dalam 1 hingga 9 ini pula dibahagikan mukadimahnya itu kepada beberapa bahagian. Ini kita akan sebut bahagian yang pertama hari ini, iaitu pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga daripada surah As-Sajadah. Baik. Jadi kemudian kita juga telah membincangkan pada minggu yang pertama, siri yang pertama, tentang huruf-huruf muqatta'ah. Ini huruf alif lam mim telah kita bincangkan dengan sedikit panjang, tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu ringkas, dan kita telah keluarkan hikmah daripada alif lam mim ayat yang pertama itu. Huruf-huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf yang dibawa ataupun disebutkan di dalam Al-Quran. Antara tujuannya nak mengatakan bahawa huruf ini menjadi satu tanda kepada orang beriman bahawa Al-Quran itu dipermudahkan. Dipermudahkan itu bagaimana nak rasa mudah itu adalah dengan la raiba fi, yakni tidak meletakkan keraguan. Keraguan dari sudut boleh membaca, boleh memahami, boleh untuk beramal dengannya. Jadi bila kita tidak meletakkan keraguan tu, insya-Allah akan dipermudahkan kepada kita untuk berhubungan dengan Al-Quran. Yang kedua, kita sebut hikmah alif lam mim ini adalah sebagai cabaran kepada orang musyrikin ataupun orang-orang yang mana mengingkari tentang Al-Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana alif lam mim ini adalah huruf-huruf yang biasa digunakan oleh mereka di dalam syair-syair mereka, dalam perkataan-perkataan mereka. Tetapi mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Dan juga hikmah yang terakhir bagi alif lam mim ini adalah, iaitu Nabi SAW membaca alif lam mim itu secara ejaan. Alif lam mim, kita tak baca alam sebagaimana kita baca alam nashrah. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ini diberikan kemampuan, kehebatan, ilmu melalui Al-Quran. Kerana apa? Siapa yang membolehkan Nabi membaca alif lam mim itu tak lain dan tak bukan kerana ia datangnya daripada Allah. Tanzilul kitab min rabbil alamin, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ini dia datang daripada Allah, bukanlah rekaan Nabi SAW. Baik, kemudian kita sebut pada minggu yang kedua dan minggu yang ketiga tentang kita sebutkan pada minggu yang kedua dan minggu yang ketiga tentang munasabah. Surah ini disebutkan di dalam hadis.
yang mana surah As-Sajdah dibacakan dengan surah Al-Insan. Kita sebutkan perkaitan di antara keduanya dan perkaitan dengan hari Jumaat khususnya. Ya, ini kerana menjawab 3 persoalan kehidupan manusia. Daripada mana kita datang, kenapa kita didatangkan dan sebab apa kita dia ke manakah pengakhiran kita. Kemudian pada minggu yang lalu kita telah sebutkan munasabah ataupun keterikatan di antara surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Kerana Nabi SAW membaca kedua-duanya sebelum daripada tidur. Kita sebutkan secara kesimpulannya, kedua-dua surah ini adalah dua surah yang banyak menceritakan tentang azab-azab supaya manusia banyak bermuhasabah sebelum daripada mereka tidur. Kerana tidur itu adalah perumpamaan kepada kematian. Jadi banyak-banyak mengingati kematian dengan banyak mempelajari dan juga cuba untuk memahami ayat-ayat dan juga isi kandungan Al-Quran. Baik, itu secara ringkasnya kita punya pembelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu. Baik, pada hari ini insya-Allah kita masuk kepada ayat yang kedua daripada surah As-Sajdah. Cuma sebelum daripada kita melihat tafsiran dan tadabbur daripada ayat surah As-Sajdah, mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang pertama kali ini bersama dengan saya, maksudnya sebelum ini ada siri surah Yasin dan kali ini adalah siri surah As-Sajdah. Ini saya nak sebutkan cara penyampaian ataupun bagaimana kita nak membincangkan ayat-ayat tersebut. Jadi kalau kita melihat kepada tafsiran daripada ayat dalam surah-surah ataupun mana-mana surah, tafsiran ini bermakna kita nak menjelaskan makna ayat ataupun makna perkataan. Itu maksud tafsir. Adapun tadabbur, tadabbur ini dia nak lihat kepada refleksi kepada ayat tersebut. Ini dia boleh melalui tafsiran dan juga dia juga boleh melalui terjemahan. Ini kadang-kadang terjemahan yang kita bawakan itu pun, terjemahan itu dia mengandungi tafsiran. Sebab itu disebut terjemah tafsiriyah. Ini terjemahan yang mana mengandungi tafsiran. Jadi tadabbur ini secara ringkasnya, bagaimana untuk kita tadabbur, iaitu semakin banyak ilmu-ilmu alat. Ini maksudnya dari sudut bahasa, dari sudut balaghah Al-Quran. Jadi semakin banyak benda yang kita boleh tadabbur. Jadi konsep penyampaian saya ini insya-Allah mudah-mudahan membantu kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk lebih memahami kepada konsep tadabbur. Yang kita tadabbur itu dengan lebih dalam. Adapun tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk melaksanakan tadabbur kerana itu suruhan daripada Al-Quran. Yang ini berdasarkan terjemahan ataupun mungkin bacaan ringkas, tafsiran ringkas. Cuma tadabbur, antara cara untuk kita mentadabbur Al-Quran adalah ini kita banyak mengajukan soalan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin biasa membaca buku Membumikan Tadabbur yang dikeluarkan oleh Tadabbur Center. Ini ada 8 langkah tadabbur. Ini boleh dapatkan Membumikan Tadabbur. Antara perkara yang penting adalah mengajukan soalan. Nanti saya akan banyak mengajukan soalan. Kenapa guna perkataan ni? Kenapa tak guna perkataan ni? Kenapa ayat ini perkataan ni dahulu, perkataan ini kemudian? Jadi kita akan banyak adakan persoalan. Kerana daripada persoalan itu kita akan melihat kepada tafsiran, dan apabila melihat kepada tafsiran maka kita akan mendapati faedahnya. Faedah kenapa ia disebutkan sebegitu. Maka kita akan bertambah dari sudut tadabbur. Baik. Jadi kita mulakan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Makna ayat yang kita bacakan iaitu Al-Quran ini diturunkan dengan tidak ada sebarang syak kepadanya dari Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi ayat ini
Secara ringkasnya, kefahaman kita bagi ayat ini adalah nak menceritakan kepada kita Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sebarang keraguan. Alif Lam Mim kita sebutkan tadi, hikmah huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca secara terpisah itu adalah nak menyatakan bahawa Al-Quran ini bukan daripada Nabi. Kerana Nabi ini tak pandai nak membaca dari sudut mengeja. Mustahil Nabi yang mereka-reka Al-Quran. Maka Al-Quran ini turun daripada siapa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat yang kedua, ia turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok dalam 29 surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah ini, kesemuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan selepas daripada huruf muqatta'ah ini perihal Al-Quran. Alif Lam Mim zalikal kitab. Dalam surah Luqman, Alif Lam Mim tilka ayatul kitab. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi semua kebanyakannya selepas daripada huruf muqatta'ah ini didatangkan Al-Quran. Nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebolehan Nabi SAW membaca dari sudut ejaan itu bukan datang pada diri Nabi sendiri, tetapi datangnya daripada Al-Quran. Ini membuktikan bahawa Nabi SAW diberikan Al-Quran itu kepada baginda. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada tafsiran umum, yang ini kita sebutkan sebagai tafsir, yang ini tafsiran umum pada ayat ini, yang ini makna umumnya, yang ini kita mendapati ayat ini sedang membicarakan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang ini melalui Alif Lam Mim yang kita sebutkan. Yang ini mukjizat ni, bila kita katakan mukjizat, yang selalu kita memahami mukjizat ini satu yang agung dan juga satu yang menyebabkan lawan tidak dapat mendatangkan semisalnya. Jadi sebab itu ulama akidah meletakkan makna mukjizat ini dia mempunyai 4 ciri. 4 ciri. Yang pertama, mukjizat itu dia mesti datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mukjizat itu mesti ke atas para nabi. Kalau ada sesuatu perkara yang kemudian yang ketiga adalah perkara yang khariqul lil adah, iaitu perkara yang berlawanan dengan adat, ataupun perkara yang mudah bahasa kita, perkara yang pelik ataupun ajaib lah, yang manusia biasa tak dapat buat. Dan yang keempat, dia adalah makrunun bitahaddi. Yang ini maknanya tujuan dia adalah untuk melemahkan musuh. Dan yang seterusnya satu lagi, salimun anil mu'aradah. Baik, saya ulang balik. Ada 4 perkara yang disebutkan bahawa ataupun ciri-ciri mukjizat. Yang pertama, amrun khariqul lil adah, iaitu perkara-perkara yang pelik ataupun ajaib yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para nabi. Kalau ada perkara yang ajaib ataupun perkara yang pelik diberikan kepada selain daripada nabi, maka kita tak katakan mukjizat. Kita katakan benda karamah, kasyaf dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tujuan mendatangkan mukjizat itu adalah untuk melemahkan musuh. Untuk melemahkan musuh. Dan yang keempat, mukjizat itu tidak boleh ditandingi. Ada 4. Yang keempat, mukjizat itu tidak boleh ditandingi. Jadi sebab itu kadang-kadang ada ulama yang mengatakan bahawa mukjizat bagi Nabi SAW ini adalah Al-Quran sahaja. Al-Quran itu adalah mukjizat. Selain daripada Al-Quran, macam contoh Nabi SAW memperbanyakkan makanan, air keluar daripada tangan Nabi, itu disebut sebagai ayatun nubuwah. Bahkan dalam Al-Quran, kita tidak akan jumpa perkataan mukjizat, melainkan kita jumpa perkataan ayat. Ayat ni maknanya bukti. Ayatun nubuwah ini bukti-bukti kenabian.
Yang ini bukti bahawa Nabi itu Nabi. Nabi boleh melakukan perkara-perkara yang di luar pada adat kebiasaannya. Tapi mukjizat ini khususnya adalah untuk melemahkan. Sebab itu mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya. Ini sebab nak lawan dengan ahli sihir. Ini melemahkan ahli sihir. Dan Nabi SAW mukjizatnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diisyaratkan kemukjizatannya melalui huruf-hurufnya. Jadi antara yang kita sebutkan adalah Alif Lam Mim itu sendiri adalah bentuk mukjizat. Kerana apa? Kerana kita sebutkan tadi ia cabaran kepada orang musyrikin untuk mendatangkan semisalnya. Maka sebab itu kita katakan bahawa Alif Lam Mim itu dan huruf muqatta'ah yang lain sedang mengisyaratkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Kerana orang-orang musyrikin tak mampu untuk mendatangkan semisalnya. Ia merupakan cabaran salimun 'anil mu'aradah, dan dia juga ada mungkin rakan kita terconteng kepada slide ni. Apa? Jadi salimun 'anil mu'aradah, dan dia selamat daripada pertentangan. Maksudnya tidak ada siapa yang dapat mengalahkan mukjizat. Okay. Jadi kemujizatan Al-Quran ini datang untuk apa? Untuk menegaskan bahawa penurunannya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Al-Quran yang mengandungi mukjizat itu mustahil datang daripada manusia, tapi mestilah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kemujizatan Al-Quran ini dia menjadi hujah untuk menyangkal dakwaan orang-orang musyrikin ni tentang Al-Quran, bahawa ia adalah rekaan manusia semata-mata, sekaligus menolak pendustaan mereka terhadap risalah. Ini membatalkan Al-Quran, membatalkan dakwaan bahawa musyrikin ini mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah rekaan Nabi SAW. Maka dibatalkan dengan hujah ini, dan kemudiannya mendafikan bahawa pendustaan mereka terhadap risalah Nabi SAW. Dan hal ini dikuatkan lagi dengan penafian adanya keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut la raiba fihi. Baik. Jadi ini adalah makna umum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini faham ayat ini dengan makna umum ni terlebih dahulu. Kita faham pada ayat yang kedua ini, nak isyaratkan mukjizat, nak menyangkal dakwaan orang musyrikin, dan juga yang ketiga, nak menafikan adanya keraguan di dalam Al-Quran. Baik. Jadi kita pergi melihat kepada satu persatu perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Jadi mungkin dalam mukaddimah ni biasa saya sebutkan dalam siri Tadabbur Surah Yasin dulu pun, mukaddimah ni biasa dia agak panjang sedikit. Sebab apa? Sebab kita nak membincangkan penggunaan perkataan yang mana semua ini dia akan menggambarkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Kerana mukjizatnya Al-Quran ni antaranya mukjizat dari sudut bahasanya, pemilihan perkataan, susunan ayat, susunan perkataan. Maka semua ini adalah merupakan mukjizat Al-Quran. Maka sebab itu kita akan bincangkan satu persatu daripada perkataan. Nanti bila kita dah masuk ayat-ayat yang seterusnya, kita akan lebih cepatlah. Kerana apa? Banyak dah perkataan yang kita lalui. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tanzil. Apa makna tanzil yang kita sebutkan tadi? Kalau kita tengok dari sudut penterjemahan ni, itu yang diturunkan. Saya tak boleh sekejap ya. Boleh. Okey. Baik. Apa beza? Baik, di dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan tentang penurunan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggunakan dua istilah ataupun dua perkataan. Ini kita ambil tahu yang tu dulu. Yang pertama, iaitu ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan anzala. Anzala dengan adanya
hamzah di depan nun. Anzala. Ini perkataannya. Dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan nazzala tanpa ada hamzah. Tapi ada sabdu. So jadi tanzil ini di mana tanzil ini adalah berasal daripada perkataan nazzala. Masdarnya adalah tanzil. Anzala, inzal, turun. Jadi tanzil ini asalnya daripada perkataan nazzala. Baik. Jadi apa perbezaan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan anzala dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan nazzala? Kerana satu kaedah ataupun konsep yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pegang di dalam Al-Quran ini, bahawa tidak ada satu pun perkataan di dalam Al-Quran walaupun dari sudut terjemahannya kita nampak sama. Sama terjemahan dia, dari sudut terjemahan dari sudut bahasa Melayu ni sama. Tapi di dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran tidak ada satu pun yang sama dari sudut makna hakikinya. Terjemahan dia mungkin sama, tapi makna hakikinya tidak sama. Sebagaimana contoh pada minggu lepas kita sebutkan antaranya perbezaan makna khauf dan juga khasyah. Walaupun bila kita lihat kepada terjemahan, maknanya itu kedua-duanya membawa makna takut. Yang ini rasa takut. Tapi bila kita melihat secara detail dan konteks penggunaan ayat, khasyah ini takut adalah takut yang membawa kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takut kita membesarkan perkara yang ditakuti. Khasyah, sebab itu kita tak khasyah melainkan Allah. Dalam Al-Quran tidak disebutkan khasyah melainkan pada Allah, kerana kita takut dan kita membesarkan sesuatu benda yang kita takuti. Dan takut itu pula akan membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna khasyah. Adapun khauf ini adalah yang umum. Ini ketakutan yang umum terhadap benda bahaya ataupun apa-apa sahaja, bahkan takut kepada azab juga disebutkan sebagai khauf. Khaufan wa tama'a. Ini kita takut secara umum. Baik. Jadi perkataan anzala dengan nazzala pasti ada perbezaannya, kerana dalam kaedah Al-Quran ada satu kaedah yang disebutkan ziyadatu fil mabna, ziyadatu fil ma'na. Iaitu apabila ada penambahan pada huruf-huruf, binaan huruf, mabna, binaan huruf, maka ada penambahan dari sudut makna. Dalam konteks ini kita tengok ada penambahan huruf hamzah di sini, di hadapannya. Berbanding huruf nazala. Jadi maknanya dari sudut makna juga dia akan ada perbezaan makna. Baik, apa bezanya? Jadi kalau kita tengok perkataan anzala ini di dalam Al-Quran, antara contoh yang ma'ruf, yang biasa kita dengar dan biasa kita baca insya-Allah, iaitu daripada surah Al-Qadr ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi anzala ini digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada penurunan Al-Quran secara sekaligus. Ini dari sudut ulumul Quran, bagi tuan-tuan dan perempuan yang mungkin pernah mengetahui dan juga mungkin kita dah tahu tapi samar-samar, iaitu bahawa Al-Quran ini dia ada dua penurunan, dua cara penurunan. Yang ini mengikut jumhur ulama. Iaitu penurunan yang pertama daripada Lauh Mahfuz kepada ataupun ke langit dunia, yang mana ia berlaku pada malam Al-Qadar di dalam bulan Ramadan, ketika mana Nabi SAW berkhalwah di Gua Hira. Ini berlaku pada malam Al-Qadar. Al-Qadar itu memang dalam bulan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan itu ketika mana Nabi berkhalwah ke Gua Hira. Kadang kalau kita tengok dalam juzuk sirah, sebelum daripada turunnya wahyu itu 2 tahun sebelumnya Nabi telah pun pergi ke Gua Hira pada bulan Ramadan.
Maknanya Al-Quran itu turun memang pada bulan Ramadan, pada malam Al-Qadar, ketika mana Nabi SAW berada di Gua Hira, secara keseluruhannya sekaligus turun ke langit dunia. Itu yang peringkat yang pertama. Dan permulaan juga turun pada malam tersebut, iaitu kepada Nabi SAW 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Daripada surah Al-Alaq, 5 ayat yang turun kepada Nabi SAW. Jadi inna anzalnahu ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu turun secara sekaligus pada malam Al-Qadar. Jadi apa bukti bahawa anzala ini menunjukkan penurunan secara sekaligus? Kerana dalam ayat-ayat yang lain, contohnya dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala sebut inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi. Perkataan anzala di sini. Anzala. Yang mana kita tahu bahawa kitab Taurat dan juga kitab Injil tidak diturunkan sebagaimana Al-Quran yang ada 2 penurunan secara sekaligus dan juga beransur-ansur. Tapi kitab Al-Quran ini ada 2 penurunan. Maka sebab itu Allah menggunakan perkataan anzalat Taurah, kerana Taurat itu diturunkan sekaligus, dan begitulah juga Injil anzalallahu fihi. Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara sekaligus kitab Injil. Baik. Jadi kita faham bila tuan-tuan dan puan-puan lepas ni baca kataan yang mana ada nazala ni, ada alif, maka kita tahu ini ayat ini sedang menceritakan penurunan secara sekaligus. Contohnya apa? Kita baca dalam bulan Ramadan, selalu imam baca kan, syahrul ramadan allazi unzila fihil Quran, unzila. Adanya hamzah di situ. Ini menunjukkan ayat ini sedang membicarakan tentang penurunan Al-Quran secara sekaligus. Manakala ketika mana kita mendapati tidak ada alif, ini perkataan nazala ataupun tanzil, banyak juga perkataan tanzil disebutkan, maka kita mengetahui bahawa tanzil ataupun nazala ini merujuk kepada penurunan ayat kepada manusia secara beransur-ansur, berdasarkan situasi ataupun peristiwa yang berlaku. Contohnya dalam surah Ali Imran yang juga bermula dengan alif lam mim, Allah Subhanahu wa taala sebut nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan bahawa Al-Quran itu turun secara beransur-ansur. Manakala dalam Taurat dan Injil Allah tetap lagi menggunakan perkataan wa anzalat taurata wal injil, kerana Taurat dan Injil ni hanya satu sahaja cara penurunannya. Tengok bagaimana Al-Quran tu nak sebutkan bahawa pemilihan perkataan dalam Al-Quran tu tidak ada yang sia-sia. Kerana kalau kita katakan sama, kenapa Allah tak kata anzala alaikal kitab wa anzala taurah? Kerana ada di sudut perbezaan. Dan perbezaannya itu apabila kita ulama mengkaji, nazala ini menunjukkan kepada penurunan ayat kepada manusia secara beransur-ansur, berdasarkan situasi ataupun peristiwa yang berlaku. Dalam konteks ayat ini adalah kerana pendustaan orang musyrikin terhadap Al-Quran. Am yaqulu naftarah. Konteksnya itu adalah dari sudut pendustaan orang musyrikin terhadap Al-Quran. Baik, itu perkataan anzala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap boleh ikut perbincangan kita ini. Kalau ada persoalan terhadap apa yang kita bincangkan, boleh type di ruang komen dalam Zoom ataupun di ruang komen di dalam Facebook. Jadi saya insya-Allah saya akan tengok dan cuba baca, dan kalau saya boleh menjawab, saya akan cuba jawablah insya-Allah. Baik. Jadi persoalan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara berperingkat? Kenapa Allah tak turunkan Al-Quran ini secara sekaligus seperti mana kitab-kitab yang lain? Ada hikmah-hikmahnya. Antaranya hikmah yang pertama adalah nak meneguhkan hati Nabi SAW untuk merasakan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
untuk merasakan bahawa janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi itu benar, untuk nak mendukung kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW dan nak menolak kebatilan, dan juga nak memberikan ketenangan kepada Nabi SAW ketika mana menghadapi kesukaran, cabaran di dalam dakwah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebutkan surah As-Sajdah ini adalah surah yang diturunkan antaranya di akhir-akhir dakwah Nabi di Makkah. Bahkan di akhir dakwah ini pun orang musyrikin ni masih lagi kata am yaqulu naftarah. Mereka masih lagi tetap dengan pendirian mereka bahawa Muhammad yang mereka reka Al-Quran. Selama lebih kurang 13 tahun Nabi SAW di Makkah. Dan banyak dah ayat-ayat yang turun pembuktian bahawa Al-Quran ni bukan daripada Nabi SAW. Tapi dalam keadaan itu Nabi tetap ditohmah dan dituduh. Kalaulah kita berada di tempat Nabi, walaupun tak layaklah kita. Jadi kalau kita sebagai orang yang menyampaikan seruan dan juga kebaikan ini, bukan 1 hari, 2 hari, sebulan kita ditolak. 13 tahun ditolak. Disebutkan dengan pelbagai hujah. Maka sudah kadang-kadang mungkin sehari 2, seminggu 2 pun kita tak, ya ikut sukalah. Tak mau ikut sudah. Kita dah rasa give up lah. Jadi untuk nak meneguhkan hati Nabi SAW, untuk terus menyampaikan walaupun tak ada orang yang nak beriman kepada Nabi SAW, maka Allah datangkan ayat-ayat Al-Quran untuk memujuk Nabi SAW, untuk menyatakan teruskan lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mendukung apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi SAW tak keseorangan. Walaupun zahirnya Nabi berseorang. Walaupun memang ada para sahabat, tapi asalnya itu Nabi berseorang. Tapi adanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, jadi nak menungguhkan hati Nabi SAW. Yang kedua adalah sebagai cabaran dan mukjizat. Jadi kita dah sebutkan. Jadi nak mematahkan dakwaan ataupun syubhat. Syubhat ni maksudnya perkara-perkara yang tak benar ataupun perkara-perkara yang cuba dimasukkan, perkara yang tak benar yang cuba dimasukkan dalam pemikiran orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya ada masalah ni. Ini tu masuk syubhat. Jadi nak mematahkan dakwaan dan syubhat orang musyrikin. Bahkan nanti kita sebut am yaqulun, yakni mereka ini sentiasa dan masih lagi mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah pendustaan. Jadi banyak kali dah mereka mendakwa bahawa Al-Quran itu dusta. Maka Al-Quran pun datangkan dengan cabaran untuk kalau kamu kata dusta, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kata rasa tak percaya, datangkanlah sebesar mana Al-Quran, cabaran. Jadi yang ketiga, kenapa Al-Quran turun secara berperingkat? Kerana nak berperingkat juga di dalam pentarbiahan. Kerana Al-Quran ini bukan hanya turun untuk dibacakan. Ini yang mungkin kelemahan kita. Ini kata Fudail bin Iyad, Al-Quran ini turun untuk diamalkan, tetapi manusia menjadikan bacaan sebagai amalan. Apa maknanya? Yang ini kita rasa bahawa bila kita membaca Al-Quran itu dah berpada bahawa kita beramal dengan Al-Quran. Itulah menjadi amalan kita. Sedangkan Al-Quran ini diturunkan untuk kita beramal dengan isi kandungannya. Mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita. Jadi sebab itu Al-Quran ini datang beransur-ansur pada sahabat ini kerana nak memudahkan hafazan. Jadi kita sebutkan tadi, nak memudahkan hafazan, nak memudahkan pemahaman. Kalau kita pun banyak sangat, kalau hari ini kalau kita bincang 30 ayat secara detail mungkin kita pun dah pening. Jadi nak memudahkan pemahaman step by step. Dan nak memudahkan amalan sikit demi sikit. Sebab apa? Sebab ketika mana Al-Quran turun, ada sebahagian sahabat Nabi SAW ini dah lama yang berada dalam kesyirikan, yang berada dalam kemaksiatan. Ini dah lama.
Jadi memang sukar untuk nak membuang perkara-perkara yang buruk itu dan nak beristiqamah dengan perkara kebaikan kalau satu benda itu datang sekaligus. Maka berperingkat dalam tarbiyah. Jadi hikmah penurunan Al-Quran. Yang keempat, sesuai dengan peristiwa dan juga proses penetapan hukum. Yang ini bermula dengan asas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menceritakan tentang akhlak mulia, kemudian baru datangnya dengan syariat-syariat, usul syariat di Mekah dan kemudian detail syariat itu di Madinah. Dalam masa yang sama nak memberikan komentar terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi contoh daripada penetapan hukum, contoh kita katakan yang makruf adalah pengharaman arak yang berlaku ada 4 kali. Yang mana ayat Al-Quran diturunkan step by step, 4 tingkat. Kemudian last sekali barulah diharamkan secara total. Supaya mudah untuk melaksanakan hukum yang disebutkan. Yang kelima, untuk menolakkan keraguan bahawa Al-Quran ni datang daripada manusia. Yang ini nak menyebutkan bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Susunannya yang cermat, gaya bahasanya yang indah, maknanya yang luas dan ayatnya saling berhubung kait. Jadi kita tengok contoh dalam peristiwa ketika mana Sayyidatina Aisyah ditohmah berlaku yang tak elok dengan Safwan bin Mu'attal selepas daripada peperangan Bani Mustalik. Dalam kisah ini dia kisah hadisul ifk, peristiwa al-ifk. Ini pendustaan ke atas Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni melakukan perkara yang buruk, yang tak elok. Ini ketika mana turun berlakunya peristiwa, ayat Al-Quran tak turun terus membersihkan Sayyidatina Aisyah terus esok tak. Disebutkan riwayat bahawa hingga 1 bulan barulah ayat Al-Quran turun. Jadi nak sebutkan kalaulah Nabi yang mereka ayat Quran ni, sudah tentu Nabi akan membersihkan isteri yang paling disayangi. Tetapi tak, Nabi turun, Nabi tunggu ayat Al-Quran turun untuk membersihkan nama Sayyidatina Aisyah. Jadi nak menolak keraguan yang diletakkan oleh orang musyrikin. Baik. Tanzilul kitab. Perkataan yang kedua adalah Al-Kitab. Baik. Boleh ya? InsyaAllah. Jadi terima kasih tuan-tuan yang ada dalam ruang Zoom kita ni, 85 orang. Alhamdulillah. Dan ditonton secara live ada 15 orang. Ini ada lebih kurang 100 orang yang bersama kita insyaAllah. Baik. Perkataan yang kedua, Tanzilul Kitab. Ini kita tahu bahawa dalam Al-Quran, untuk menggambarkan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan pelbagai perkataan. Al-Kitab, Al-Quran, Az-Zikr, Al-Furqan, banyak lagi. Bahkan disenaraikan oleh Imam Ar-Razi ada lebih kurang 30 lebih. Bahkan ada sebut ada sampai 55 perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan menggambarkan ianya Al-Quran. Tapi yang paling masyhur yang selalu kita dengar adalah perkataan Al-Kitab dan juga Al-Quran. Yang selalu kita baca dan juga selalu kita kita lalukan baca Al-Kitab dan juga Al-Quran. So apa beza ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Quran dan juga Al-Kitab? Ada ke perbezaan? Macam saya sebutkan di awal tadi, dalam Al-Quran tidak ada satu perkataan pun yang sama. Dari sudut makna hakikinya. Dari sudut zahirnya mungkin sama, tapi makna hakikinya itu ataupun penggunaannya itu mungkin tak sama. Baik. Antara Al-Quran dan kitab ini, perkara pertama yang perlu kita fahami, dari sudut maksud ini tak ada beza. Maknanya kedua-duanya dia menunjukkan kepada zat yang sama, iaitu Al-Quran. Boleh faham? Maknanya saya sebutkan ini, tadi saya kata tak mesti ada beza, ni kata tak ada beza pula. Maksudnya di sini yang pertama kita kena faham, Alkitab itu dan juga Al-Quran, kedua-duanya merujukkan kepada Al-Quran. Bukan kita kata Alkitab itu satu benda yang lain, Al-Quran itu satu benda yang lain. Itu salah.
Walaupun ada perbezaan dari sudut bahasa, ada perbezaan dari sudut istimal, penggunaan, kedudukannya di dalam Al-Quran, tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Kitab, itu adalah Al-Quran, dan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Quran, itu adalah Al-Kitab. Boleh faham maksud saya? Dia nak sebutkan bahawa Al-Kitab dan Al-Quran ni samalah. Apa yang kita ada, mushaf kita, yang itulah Al-Kitab dan itulah Al-Quran. Itu maksudnya, tiada beza dari sudut maksud. Kan? Tapi dari sudut bahasa, ada sedikit perbezaan, dan juga dari sudut penggunaan juga ada di sudut perbezaan. Baik, kita tengok. Yang pertama, Al-Quran dari sudut bahasa berasal daripada perkataan qara'a. Yang mana ditambah alif nun, qara'a. Perkataan qara'a ini ditambah alif nun, maka alif itu disambungkan dengan hamzah yang ni, maka jadilah alif yang ada macam kening kat atas ni kan. Yang ni maknanya dia gabungan dua alif, alif nun. Jadi satu perkataan yang mana dia ditambahkan alif nun ini dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, dia menunjukkan kepada makna bersangatan. Dalam konteks Al-Quran, maknanya dia menunjuk kepada makna sering. Qara'a ni maknanya membaca. Jadi Quran ini adalah satu kitab yang sering dibaca. Contoh kita sebut korban. Qaf, ra, ba, alif, nun. Korban. Asalnya adalah perkataan qaraba, dekat. Jadi kita melakukan korban itu adalah untuk kita mendekat sedekat-dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud korban. Jadi Al-Quran, qara'a, Quran, ini untuk memberi makna kitab yang sering dibaca. Menariknya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum daripada turunnya Al-Quran, tidak ada kitab yang mana diberi nama Quran. Kenapa? Tidak ada kitab yang mana akan dibaca berulang-ulang ataupun sering dibaca. Contoh, kita ada banyak kitab. Buku-buku kita ada banyak buku-buku di belakang saya. Jadi tak ada pun kitab yang mana kita akan baca sehari 17 kali. Tak ada. Sedangkan Al-Quran surah Al-Fatihah sahaja kita membaca sekurang-kurangnya 17 kali. Kita khatam Al-Quran sekurang-kurangnya setahun sekali. Tak ada buku yang mana kita khatam setahun sekali mesti khatam, setahun sekali mesti khatam. Tak ada kitab yang sering dibaca. Sebab itu kalimah Al-Quran ini tak dikenali sebelum turunnya Al-Quran. Kerana tak ada kitab yang mana disering dibaca berulang-ulang kali. Sebagaimana Muhammad, nama Nabi SAW. Tidak ada orang yang nama Muhammad sebelum nama Nabi SAW, begitu juga Al-Quran. Ini sebutkan bahawa khusus Al-Quran itu. Dan Al-Quran ini, bila dinamakan bacaan, maka dia menunjukkan kepada cara penurunan itu kepada Nabi SAW. Kerana Nabi SAW ini buta huruf, yakni ummiyun. Itu sebut ummi yang antara maksudnya adalah buta huruf. Jadi Nabi tidak dapat membaca tulisan. Tapi Nabi mendapat Al-Quran ini adalah melalui cara bacaan. Mana Jibril datang kepada Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, maka Nabi SAW mendengar ayat Al-Quran itu dan Nabi SAW membacanya semula. Jadi cara penurunan itu disebutkan kepada Nabi SAW melalui cara bacaan. Al-Kitab. Al-Kitab ini berasal daripada perkataan Al-Kitabah yang menunjuk kepada tulisan. Jadi kitab ini dia terikat dengan adanya khat, adanya tulisan. Kalaupun macam Al-Quran ini, dia datang, Al-Quran ini diturunkan dalam keadaan tidak tertulis, yang kita sebutkan tadi. Sebagaimana permulaan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini ditulis dan dikumpulkan selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Maka Al-Quran itu juga Al-Kitab yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Ini dia ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dari sudut bahasa. Kita tengok dari sudut kedudukannya di dalam Al-Quran ataupun di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau surah-surah yang bermula dengan Al-Kitab, maknanya surah-surah yang menyebutkan perkataan Al-Kitab, macam Zalikal Kitab. Surah yang panjang lah. Kalau macam surah yang Sajadah ni, surah yang pendek. Surah yang mula dengan Alif Lam Mim, kan? Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Yang bermula Zalikal Kitab, Nazzala Alaikal Kitab dalam surah Ali Imran, kan? Jadi kita dapati bahawa
terdapat banyak perkataan tersebut di dalamnya. Begitu juga sebaliknya. Contoh tentang surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yang ini disebutkan ada permulaan pada ayat yang permulaan lah juga, yang ini pada ayat yang ke-9. Maka kita tengok dalam surah Al-Isra ada 10-11 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan Al-Quran. Jadi kalau surah itu bermula dengan perkataan Al-Kitab, maka banyak perkataan Al-Kitab. Contohnya surah Al-Baqarah ada 47 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Kitab, hanya satu saja perkataan Al-Quran, iaitu pada perkataan dalam ayat Ramadan tu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Satu je, sekali je. Manakala dalam surah Ali Imran tidak ada sekali pun Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan Al-Quran. Semuanya Al-Kitab. Jadi Al-Kitab ni lebih banyak digunakan di dalam Al-Quran berbanding Al-Quran itu sendiri. Baik, dari sudut isti'mal. Yang ini dari sudut penggunaan istilah ini di dalam Al-Quran. Penggunaan istilah Al-Quran dan penggunaan istilah Al-Kitab di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini disebutkan tadi adalah sesuatu yang dibaca. Jadi sesuatu yang dibaca ini dia tak semestinya satu yang tertulis. Sebab itu ada perbezaan di antara qiraah dan tilawah. Kan kita biasa sebut kan bacaan Al-Quran, qiraah dan juga tilawah. Apa bezanya? Qiraah ini dia bacaan yang tak semestinya bacaan melalui penulisan. Tapi bila kita katakan tilawah, tilawatul Quran, musabaqah tilawatul Quran. Yang ni kita tengok orang tu dia tengok Al-Quran. Ini dia melihat tulisan-tulisan Al-Quran. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia ada perbezaan di antara read dan juga recite. Read ni maksudnya baca, boleh jadi kita baca buku ataupun kita baca situasi, suasana manusia, baca kehidupan ini. Tapi kalau recite, maknanya kita membaca satu benda yang tertulis. Jadi sebab itu Al-Quran ini adalah satu yang dibaca, read. Dan ia umum kepada semua manusia. Maknanya penggunaannya di dalam Al-Quran, dia lebih bersifat umum. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kerana Al-Quran itu, kalau kita buat dari sudut matematik, dia ada set dan juga subset kan. Al-Quran itu yang bulatan yang besar. Al-Kitab itu di dalam Al-Quran. Maknanya walaupun kita kata Al-Quran penggunaannya dengan Al-Kitab ada perbezaan, tapi Al-Quran dan Al-Kitab adalah satu benda yang sama. Ini poin yang pertama yang saya sebutkan tadi. Cuma dari sudut penggunaan Al-Quran ini pada perbahasan-perbahasan yang mana boleh membawa manusia ini ke semuanya mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang kebaikan, Allah ceritakan tentang akhlak, yang mana semua orang boleh terima bahawa itu adalah kebaikan. Sebab itu Al-Quran hudan linnas. Tapi zalikal kitab, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Hudan lil muttaqin. Kepada orang-orang yang bertakwa. Satu, Al-Kitab ini adalah satu benda yang tertulis. Maknanya dia adalah satu benda yang lebih kuat. Contoh kalau kita katakan pengumuman kan. Bila kerajaan buat pengumuman, satu pengumuman. Kalau sekadar buat pengumuman mungkin pada pukul 5 petang, itu dia dah kuat dah. Tapi ada pula satu benda yang tertulis, klausa macam ni, SOP dan sebagainya yang tertulis, maka dia lebih menguatkan. Jadi Alkitab itu adalah satu yang tertulis. Dan Alkitab ini kebiasaan penggunaannya itu adalah dalam bab hal hujah-hujah dan juga pensyariatan. Sebab itu dia datang hudan lil muttaqin. Dan kita tengok peranan Nabi SAW antaranya adalah wa yu'allimuhumul kitab. Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan yu'allim. Ini menunjukkan bahawa dalam Alkitab itu ada hukum hakam yang perlu dipelajari. Ini dari sudut isti'mal, penggunaan. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat memahami. Ini walaupun kita kata penggunaannya itu ada perbezaan kerana dia bergantung kepada konteks ayat ataupun konteks pembicaraan ayat tersebut, tetapi makna Al-Quran dan Al-Kitab itu masih lagi samalah, bahawa ia merujuk kepada Al-Quran. Baik. Jadi kenapa dia ada
beza dari sudut istimal penggunaan ini menunjukkan kekayaan Al-Quran, bahasa tu. Kekayaan bahasa Al-Quran. Baik. Kemudian last sekali yang kita kena tahu juga dalam Al-Quran perkataan kitab. Saya tak sebut Al-Kitab kerana Al-Kitab ini menunjukkan kepada Al-Quran. Tapi perkataan kitab itu sendiri mempunyai makna-makna yang pelbagai. Antaranya membawa makna kefarduan. Kutiba, kataba kutiba alaikumusiyam. Ada makna, yang ni tuan-tuan boleh lihat, rujuk balik daripada ayat-ayat yang saya sebutkan. Yang ni makna pembuktian, burhan. Juga disebutkan bikitabihim. Yang ni datangkan pembuktian. Ada juga membawa maksud ajal. Ajal manusia. Yang maksud ajal manusia ini telah tertulis. Ada juga yang membawa maksud perjanjian. Sesuatu yang tertulis yang menunjukkan kepada perjanjian. Jadi makna kitab di dalam Al-Quran. Baik, setelah kita bincangkan, persoalan yang mungkin bermain di fikiran kita adalah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan kitab pada ayat ini. Sedangkan surah ini adalah surah Makkiyah. Kalau kita tengok dalam surah Madaniyah selepas daripada Nabi SAW hijrah, maka adanya Ahlul Kitab. Ini adanya orang-orang Yahudi. Maka penggunaan kitab itu sesuai pada situasinya kerana nak menggambarkan bahawa Ahlul Kitab yang mereka berpegang dengan kitab mereka, sedangkan kitab ini juga adalah kitab yang pernah disebutkan dalam kitab mereka. Jadi mereka tak mau beriman dengan Al-Kitab, yakni Al-Quran. Sedangkan kitab mereka sendiri menyatakan bahawa akan turunnya Al-Quran. Al-Kitab yang ada bersama dengan mereka iaitu turun kepada Nabi SAW. Ini Al-Quran. Jadi kerana dalam surah Alif Lam, dalam surah As-Sajadah ini, bahkan dalam surah surah Luqman juga, surah-surah antara surah yang turun di akhir yang kita sebutkan, maknanya satu, kemungkinan orang musyrikin ni mereka dah mengetahui tentang agama Alkitab. Kerana mereka ni ada orang yang dalam surah Luqman Allah ceritakan tentang Nadir bin Haris. Antara perkara yang Nadir bin Haris ini lakukan, Nadir bin Haris ni adalah orang musyrikin. Ini kepala orang musyrikin, antara kepala orang musyrikin. Dia ni orang yang pandai, orang yang bijak, mahir bersyair. Dia antara apa yang dia buat, dia pergi ke Madinah waktu Nabi berada di Mekah. Dia pergi ke Madinah, dia belajar dengan orang Yahudi tentang agamanya untuk apa? Untuk lawan Nabi SAW. Jadi maknanya pengetahuan mereka tentang kitab, makna Alkitab tu dah ada. Dan Alkitab yang dibawakan oleh Nabi SAW ini mengandungi manhaj. Manhaj bagaimana kepimpinan yang kita sebut bahawa surah-surah Alif Lam Mim antaranya menyebutkan tentang kepimpinan, kerajaan dan menyebutkan tentang kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Alkitab kerana di dalamnya mempunyai manhaj, hal-hal pensyariatan, cara bentuk bagaimana untuk mengurus takbir kerajaan, bagaimana kepimpinan yang benar, bagaimana menggunakan kekuasaan pada jalan yang benar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan tentang Alkitab. Tanzilul Kitab. Baik. Kemudian boleh ke tuan-tuan? Saya harap tuan-tuan boleh bersama dengan saya insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Jadi kita sebutkan kemudian, boleh Ustaz, alhamdulillah. Tanzilul Kitab la raiba fihi. Ar-raib. Perkataan ar-raib. Mungkin hari ini kita sempat satu ayat je insya-Allah. Ada setengah jam lagi. Ar-raib. Perkataan ar-raib ini kalau kita tengok dari sudut terjemahannya iaitu tidak ada keraguan. Ar-raib, tidak ada keraguan. Tetapi kalau kita tengok dalam bahasa, dalam Al-Quran sendiri pun, yang ini ada sebutkan perkataan syak. Perkataan syak. So apa beza di antara perkataan syak yang selalu juga kita terjemah tidak ada keraguan. Syak ni apa? Ragu-ragulah. So apa beza di antara syak dan juga raib? Baik. Yang pertama, bila kita katakan syak, kalau tuan-tuan tengok pada anak panah ni,
syak ini dia adalah satu benda mutasawi fil quwwah. Dia satu perasaan ataupun keraguan yang dia sama. Kalau kita ambil persen, paling mudah persen lah. 50-50. Kita katakan kalau persen, 50-50. Syak, itu syak. Kita rasa, betul ke tak betul? Ini 50-50. Sebab itu kita tengok sini, dalam kita punya, yang ni dia panggil, anak panah ni dia panggil dari sudut tahap keyakinan kita terhadap sesuatu. Yang paling tinggi yakin lah. Dan yakin ni pula dia akan ada pecahan ilmul yakin, ainul yakin dan sebagainya. Kan? Tapi paling tinggi tu yakin. Bawah daripada yakin sikit, ini kita kata 100%. Bawah daripada yakin sikit, zon. Perkataannya zon. Zon ni maknanya berat kepada yakin tapi ada sikit-sikit benda yang tak diyakini. Macam kalau persen kita kata 75% lah. Dan kalau kita kata dalam contoh hadis kan, hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang ataupun tiga orang, kita sebut ghalabatuz zan. Ini zan itu lebih kuat. Zan ini dalam Al-Quran, kalau kita tengok istilah dalam Al-Quran, dia ada menunjukkan kepada makna positif, ada makna negatif. Kalau zan yang positif itu maknanya zan yang kuat dan hampir kepada keyakinan. Kalau zan yang negatif itu maknanya yang turun ke bawah. Maksudnya dia ke bawah ni. Kalau zan yang positif maknanya dia hampir kepada yakin. Maksudnya benda itu sangat dia tak sampai yakin tapi sangat dipercayai. Nak sampai kepada tahap yakin. Baik. Syak ni maknanya 50-50. Dan di bawah syak dia ada waham. Kalau kita ambil persen, waham ni maksudnya dari sudut yakin kita 25%. Tak yakin tu banyak. 75% tak yakin. Dan raib ini maknanya kosong. Dari sudut ketidakyakinan itu bawah sekali. Dan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata la raiba. Ya, ini tidak ada langsung keraguan. Bahkan perkataan raiba disebutkan oleh para ulama, dia tidak hanya menunjukkan kepada keraguan, tapi dia ada makna tuhmah, iaitu makna adanya tuduhan, adanya bentuk hentaman. Jadi bila Al-Quran kata la raiba, ini menunjukkan bahawa tidak ada langsung keraguan yang mana datang daripada Al-Quran ataupun nak didatangkan kepadanya. Ini tidak ada keraguan di dalam Al-Quran dan tidak ada perkara tuduhan hentaman yang dapat meragukan. Sebab itu Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memilih perkataan la raiba. Yang ini tidak ada langsung keraguan. Tidak ada di dalamnya dan tidak ada perkara yang dapat mendatangkan keraguan kepadanya. La raiba fih. Segala tuduhan, segala hentaman terhadap Al-Quran, kita tengok hari ini semua perkara itu dijawab oleh para ulama. Kerana Al-Quran itu tidak ada langsung keraguan di dalamnya. Baik. Kemudian, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la raiba, ini menunjukkan kepada penafian yang menyeluruh. Adanya keraguan bagi Al-Quran. Kerana apa perkataan la raiba ini? Penafiannya itu bukan sekadar penafian tentang ada keraguan kesahihannya. Yang ini ada benda yang tak sahih ke atau ada benda yang tak benar ke. Yang ini dinafikan Al-Quran, tapi ia juga dia menafikan keraguan dari sudut datang daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tiada keraguan bahawa ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebab itu Allah kata tanzilul kitab min rabbil alamin. Tiada keraguan bahawa ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tiada keraguan bahawa dia adalah mukjizat. Sebab itu selalu disebutkan alif lam mim tanzilul kitab la raiba. Alif lam mim zalikal kitab la raiba. Kita sebut alif lam mim itu menggambarkan mukjizat. Ini tiada keraguan bahawa adanya kemukjizatan bagi ayat-ayat dalam Al-Quran. Bahkan ketika mana kita membaca la raiba, yang ini dalam qiraat yang lain ada bacaan la raibu. La raibu fi. Tapi kita yang masyhur, qiraat masyhurah yang kita baca dengan la
raiba. Bila kita baca dengan la raiba ini, menunjukkan kepada penafian yang menyeluruh. Penafian secara total. Sebagaimana kita katakan la ilaha. Sebab itu kita tak boleh berhenti kepada la ilaha. Yang ini menunjukkan bahawa penafian adanya Tuhan. Langsung tak wujud Tuhan. Jadi kita kena sebut la ilaha illallahu. Hu, Allah tu dia bunyi hu. Baris hu tu dia baris yang kalau dalam i'rab bahasa Arab dia kata baris rafu'. Yang ni yang irtifa' yang terangkat. Yang ini yang wujud. Tidak ada langsung la ilaha penafian secara total akan wujudnya Tuhan. Tetapi illallahu yang hanya satu tinggi rafa' itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita membaca la raiba ini, dia menunjukkan penafian keraguan secara total. Bahkan kalau dibaca la raibu pun menunjukkan bahawa keraguan-keraguan itu terangkat kerana ia datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian jadi ada tuan-tuan dan puan yang mana mungkin ada apa nama? Ada hal tak ada masalah untuk apa nama? Untuk lift tak ada masalah insya-Allah. Tapi kalau ada kesempatan boleh tengok baliklah rakaman ni. Mudah-mudahan kan kita berterusan memahami perbincangan kita. Baik. Kemudian kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perkataan la raiba fihi? Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut la fihi raib. Macam dalam surah As-Saffat ayat 47 Allah Subhanahu Wa Taala sebut la fiha ghaul. Yang ni kenapa Allah tak datang la fihi raib? Allah datangkan la raiba fihi. Yang ni adalah persoalan-persoalan yang perlu kita tanyakan, kita ajukan untuk kita dapatkan jawapan-jawapannya. Okey. Baik. Apa bezanya kalau Allah kata la raiba fihi, la fihi raib? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut la raiba fihi dalam surah As-Sajdah dan juga surah Al-Baqarah. Ayat lain surah Al-Baqarah. Jadi konteks penafian dalam surah Al-Baqarah dan juga surah As-Sajdah ini adalah penafian adanya keraguan dalam Al-Quran. Jadi apabila sesuatu perkara itu didahulukan, yang ini perkataan raiba ini didahulukan, dipanggil dalam bahasa Arab takdim. Dan sesuatu perkara yang diakhirkan, takhir, kebiasaannya. Walaupun tak semestinya takdim dan takhir yang didahulukan itu lebih penting daripada yang dikemudiankan, tak semestinya. Tapi kebiasaannya. Contoh kalau kita nak buat sesuatu perkara, kita dahulukan perkara yang penting. Dari sudut aulawiyat kan. Benda yang penting dulu kita buat, kemudian benda yang tak penting kita buat kemudian. Yang ini kebiasaannya kita mendahulukan perkara yang penting. Jadi penggunaan istilah dalam Al-Quran pun didahulukan sesuatu perkataan berbanding perkataan yang lain kerana kebiasaannya, kerana dia mengandungi perkara yang lebih penting. Jadi lebih penting pada ayat 2 surah Al-Baqarah dan 2 surah As-Sajdah ini adalah menafikan keraguan. Kerana jika ayat ini dibaca la fihi raib, disebutkan dari sudut bahasa Arab. Saya cuba untuk memahami dari sudut bahasa Melayu, tapi mungkin saya ni bukan orang bahasa. Jadi kadang nak berikan contoh dalam bahasa Melayu tu saya kurang mahir. Nak menggambarkan perbezaan kalau kita sebut la raiba fihi dan la fihi raib. Cuma boleh kita katakan, bila kita katakan la fihi raib, ini kata Ar-Razi, dia menunjukkan bahawa kita menakukan ataupun kita menafikan wujudnya keraguan pada kitab yang kita ada. Contoh kita kata mushaf. Kita ada mushaf, kita kata tidak ada di dalamnya keraguan. Mana menunjukkan bahawa dalam kitab ini tidak ada keraguan. Tapi kalau kita kata la raiba fihi, iaitu kontennya ini, di dalamnya itu, apa yang disebutkan itu tidaklah ada langsung keraguan. Menunjukkan kalau kitab ini sama, maksudnya Al-Quran, kalau katakan Al-Quran, yang mana Al-Quran yang lain pun, kesemuanya di dalamnya tidak ada keraguan. Bukan hanya Al-Quran yang ada pada tangan kita. Itu perbezaan kalau kita kata la raiba fi, la fihi raib.
Kalau saya cuba contohkan dalam dalam gunaan bahasa Melayu kita, contoh kita katakan kan, tiada murid di dalam kelas. Maknanya kita menafikan adanya murid di dalam kelas tersebut. Tapi mungkin ada orang selain daripada murid, guru dan sebagainya. Tapi kita kata tiada kelas untuk murid, maknanya kita menafikan adanya kelas. Maksudnya murid tu dia tak ada kelas. Ini tak ada kelas bukan maksudnya cikgu tak masuk, maknanya kelas fizikal dia tu tak ada. Menafikan kelas. Maksudnya murid tu tak ada kelas langsung. Boleh faham tak? Ini kalau kita kata tiada murid, kadang-kadang kelas tu ada tapi murid tak ada dalam tu. Tapi kalau kita kata tiada kelas untuk murid, mana menunjukkan bahawa murid tu tak ada kelas. Menunjukkan tempat mereka nak belajar tu tak ada. Jadi bila kita mendahulukan sesuatu, menunjukkan kepada kepentingan dia. Jadi sebab itu kata la raiba, yang ini menunjukkan kepentingan, menafikan keraguan di dalam Al-Quran. Baik. Macam pisang goreng dan goreng pisang. Mungkin boleh jadilah. Yang ini kita dahulukan untuk menggambarkan perkara tersebut. Mungkin boleh jadi. Baik. Kemudian kalau dalam surah As-Saffat Allah kata la fiha ghaul. Kenapa? Kerana konteks ayat ini adalah ayat ini diceritakan tentang minuman di dalam syurga. Dan minuman di dalam syurga ni lazzatul lisyaribin. Ini minuman arak di dalam syurga. Konteksnya adalah penafian la fiha, dalam minuman tersebut adanya bahan-bahan yang bahaya ataupun bahan-bahan yang memabukkan. Ini arak di dalam syurga dalam surah As-Saffat. Jadi ayat ini nak menunjukkan keistimewaan bahan yang di dalam tu. Sebab itu didahulukan la fiha. Ini keistimewaan arak di syurga itu adalah tidak mengandungi bahan-bahan yang bahaya dan juga memabukkan berbanding arak di dunia. Jadi nak sebutkan bahawa arak di syurga itu adalah tidak memabukkan seperti mabuknya peminum arak di dunia. Jadi sebab itu didahulukan la fiha. Ini menunjukkan bahawa tidak ada di dalamnya, kerana fokusnya adalah kepada bahan itu. Dalam bahan itu tidak ada benda-benda yang bahaya, yang tartal, yang menyebabkan akal manusia ni mabuk, hilang akal. Boleh faham? Jadi sebab itu didahulukan. Baik. Jadi nak sebutkan betapa la raiba fihi ini, Allah Subhanahu Wa Taala perkataan ini sangat-sangat penting dalam membawa maksud penafian secara total dan nak menunjukkan kepentingan menafikan dan kepentingan bahawa tidak adanya keraguan di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian sikit lagi 15 minit lagi insya-Allah. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Ini kita guna perkataan Rabb. Saya tak pasti dalam live Facebook saya tengok macam tak bergerak dia punya slide. Saya harap tuan-tuan boleh nampak slide yang current slide ni. Yang ni iaitu tentang makna perkataan Rabb. Mungkin ada masalah dalam live di FB. Okey. Okey, baik. Boleh. Baik, perkataan Rabb di dalam Al-Quran. Selalu bila kita terjemah perkataan Rabb, kita akan kata Tuhan. Tuhan pentadbir, Tuhan yang mentadbir alam. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Tetapi dalam Al-Quran ada beberapa perkataan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang paling penting dan paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh cari di dalam internet buku yang ditulis oleh seorang ulama, nama beliau adalah Al-Maududi, Syekh Al-Maududi. 4 istilah di dalam Al-Quran. Ada dalam bentuk PDF dan ada dalam bahasa Melayu. Kitabnya adalah 4 istilah di dalam Al-Quran. Jadi 4 istilah itu apa? Al-Ilah, Rabb, Al-Ibadah dan juga Ibadah dan juga Din. 4 istilah dalam Al-Quran. Yang mana 4 istilah ini tidak hanya mengandungi satu makna, satu maksud. Ilah itu tidak hanya menunjukkan makna yang disembah. Dia ada banyak lagi makna ilah itu. Sebab itu orang musyrikin ini
ketika mana disuruh untuk mengucapkan syahadah la ilaha illallah, tiada ilah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak mau, kerana mereka tahu implikasi daripada perkataan ilah itu. Bukan sekadar nak menyembah Allah dari sudut lakukan amal perkara-perkara kewajipan, kefarduan, tapi mereka faham makna ilah itu antara maknanya kebergantungan, dan sebagainya. Dan kita bincang di sini adalah perkataan Rabb, kerana mir rabbil alamin. Yang mana kata Al-Maududi di dalam Al-Quran, sekurang-kurangnya perkataan Rabb ini ada 5 maksud. Tidak hanya membawa maksud Tuhan. Yang ini yang pertama, Rabb membawa maksud memelihara dan juga memenuhi keinginan. Ini perkataan Rabb. Dan kalau kita sebut murabbi, ataupun kita kata Rabbatul, bukan murabbi, Rabbatul Bait. Yang ini penisuri rumah dalam bahasa Arab kita panggil Rabbatul Bait. Ini menunjukkan bahawa yang jaga, yang bersihkan, memelihara rumah kan. Dan Rabb ini juga yang memenuhi keinginan. Okey, itu makna pertama. Contoh ayat dalam surah Yusuf ayat 23, ketika mana Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh isteri Al-Aziz, isteri Al-Aziz, isteri pembesar Mesir. Apa yang berlaku? Nabi Yusuf kata qala ma'adzallah. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, innahu rabbi ahsana maswai. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan aku dari sudut apa? Tuhan yang sentiasa memelihara aku, yang memberikan kepada aku kecukupan dan sebagainya. Maka aku tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Yusuf apabila digoda oleh isteri Al-Aziz ataupun yang kita sebut sebagai nama Zulaikha ataupun Zalikha. Baik. Begitu juga dengan doa yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mana dia sampai ke Madian. Yang ini lari daripada Mesir pergi ke Madian. Yang ini bila sampai di Madian, selepas dia menolong 2 orang wanita mengambil air itu, apa yang dia baca? Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yang ini Tuhanku dari sudut yang maha memenuhi keinginan. Lima anzalta ilayya min khairin fakir. Apa sahaja kebaikan yang kau turunkan kepada aku ini fakir. Aku ini sangat-sangat mengharap. Apa sahaja kebaikan yang kau turunkan kepada. Jadi doa ini antara doa yang sangat menarik. Mungkin kita ada perbahasan ayat doa, saya pun tak pasti, ataupun mungkin tuan-tuan dah pernah dengar perbahasan ayat doa ini. Jadi doa ini adalah doa yang menarik. Selepas daripada doa ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Musa ini dari sudut pekerjaan, dari sudut pasangan dan sebagainya. Jadi mungkin dalam waktu-waktu pandemik, dalam waktu kesusahan ini, kita antara doa yang boleh kita amalkan daripada surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi kita baca tu dengan kita mengharap, kita tahu bahawa wahai Tuhan yang mana selalu memenuhi keinginan hamba-Nya. Kan dah lain dah tu berbanding kita hanya sebut Rabbi, Tuhanku, tapi Tuhan yang selalu memenuhi keinginan hamba-Nya, yang sentiasa menjawab keinginan hamba-Nya. Kan ada tambahan kefahaman tu. Kemudian yang kedua, Rabbi, yang ini membawa maksud membimbing dan juga mengawasi. Contohnya Rabbul Masyriq wal Maghrib, yang mengawasi timur dan barat. Dan kita baca qul a'udzu birabbin nas, yang ini kita minta bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala daripada waswas syaitan. Kita minta bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala daripada waswas syaitan, jin dan juga manusia. Jadi waswas. Jadi a'udzu birabbi, yani kita minta bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, makna Rabb, yang ini menunjukkan kepada Tuhan yang besar, kepada majikan. Yang ini kita baca dalam surah Hud, huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Yang ini selalu ayat yang menunjukkan kepada Tuhan yang besar ini adalah ayat bahawa kita akan kembali kepadanya. Yang menunjukkan bahawa kita ini bukan sesiapa. Kita ini adalah
ada pemilikan. Maksudnya ada yang memiliki kita. Kita ini bukan diri kita sendiri. Yang membawa maksud ada yang memiliki kita. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah memiliki kita, maka Allah berhak untuk mengambil kita pada bila-bila masa. Wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dia adalah Rabb kamu dan dia kepadanya lah kita semua dikembalikan. Baik, yang keempat, makna Rabb di sini juga membawa makna ketua yang diakui kekuasaannya. Ini dalam surah Yusuf juga ayat yang ke-50. Ini ketika mana raja telah Nabi Yusuf telah mentafsir mimpi raja, dan kemudiannya raja nak bawa Nabi Yusuf keluar daripada penjara. Kata Nabi Yusuf, falamma ja'ahur rasul, bila datangnya utusan daripada raja tersebut, apa kata Nabi Yusuf? Qala rji' ila rabbika fas'alhu. Balik, bagi tahu kepada ketua kamu yang ada kuasa. Tanyakan kepadanya apa yang dibuat oleh wanita-wanita allati qatta'na aydiyahunna, yang mana tangannya itu terpotong. Ini perkataan Rabbika ini menunjukkan bahawa adanya kekuasaan. Rabbika ini menunjukkan kepada raja, bukan kepada Allah. Rabbika ayat pertama ni, perkataan Rabb ini menunjukkan bahawa kepada Tuhan kamu yang mempunyai kuasa. Ini dia ada kuasa untuk tanya kepada wanita-wanita itu sebab apa mereka terpotong tangan dia tu. Tapi yang menarik ayat ni, dia menuntut inna rabbi bikaidihinna alim. Ya, ini walaupun raja itu dia mempunyai kuasa, tapi dia tak tahu apa yang berlaku pada waktu wanita-wanita itu terpotong tangan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Rabbi, yang disebut inna rabbi bikaidihinna alim, Allah Subhanahu Wa Taala dia maha berkuasa dan dia juga sangat mengetahui, alim. Itu menariknya dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui. Baik. Ayat berapa dalam surah Al-Qasas tu? Ayat yang ke-24. Poin asmah. Ayat ke-24 surah Al-Qasas. Dan yang terakhir, Rabb ini membawa maksud raja dan juga pemilik. Ini falyabudu rabb hadzal bait. Allah Subhanahu Wa Taala pemilik bait ini menunjukkan kepada Mekah ataupun raja dan bagi Kaabah tersebut. Baik. So ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rabb dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut al-alamin, apa maksud al-alamin? Alif lam pada perkataan al-alamin ini membawa maksud al-istighraqiyah. Makna al-istighraqiyah ini dia mencakupi keseluruhan alam. Sama ada dari sudut jenis-jenis. Kan kita manusia ada pelbagai jenis. Maksudnya pelbagai kaum, pelbagai jenis kulit, warna dan sebagainya. Mengikut semua pelbagai jenis. Ataupun pembahagian-pembahagian. Ini ada tumbuhan-tumbuhan, ada berbagai jenis, ada pembahagian, ada tumbuhan ini dan sebagainya. Maka alif lam ini menunjukkan kepada keseluruhan, al-istighraq. Istighraq ni maksudnya mencakupi keseluruhan. Dari sudut segala jenis, segala pembahagian. Al-alam. Alam ini Imam Ar-Razi menyatakan bahawa ia bermaksud sesuatu yang wujud kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sesuatu yang wujud yang mana ia diciptakan. Maknanya makhluk lah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Imam Ibn Ashur dia menambah dengan mengatakan bahawa iaitu ataupun maknanya sesuatu yang mana dengannya diketahui hakikat pencipta. Seperti tentang alam manusia, alam haiwan, alam tumbuhan, alam angkasa dan sebagainya. Itu makna alam. Tapi kesimpulannya makna al-alamin ini merujuk kepada segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam alam ini, alam haiwan ke manusia ke angkasa ini keseluruhannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Jadi Rabb tadi kita faham dengan makna yang pelbagai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mentadbir urusan kita. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mana membimbing alam ini. Allah Subhanahu Wa Taala lah raja pemilik alam ini.
Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mempunyai kuasa yang mutlak terhadap alam ini. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mana tuan dan juga majikan kan, kepada alam ini. Maka sepatutnya kan, kita tunduk kepada majikan ataupun ketua kita, kepada raja kita, kepada pemilik kita. Kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing kita kerana dialah Rabbul Alamin. Kerana dialah Rabbul Alamin. Jadi ayat ini tadi kita memahaminya tadi bahawa secara umumnya maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan tentang bahawa Al-Quran itu tidak ada diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita sebutkan dengan kuasa ataupun dengan kemutlakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb dan ke atas al-alamin ini, maka ia menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah datang daripada satu tempat yang tinggi dan Al-Quran itu datang daripada satu kuasa yang maha berkuasa secara mutlak. Jadi mustahil akan ada keraguan di dalamnya. Kalau tidak ada keraguan dan tidak ada perkara yang boleh meragukan perkara tersebut. Jadi saya rasa mungkin sekadar itu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, saya tengok ada persoalan. Tak ada persoalan. Kalau saya nak sambung ni pun mungkin kita akan ambil masa. Cuma kita boleh faham apa kaitan ayat ini dengan ayat yang tadi, kedua dengan ayat yang ketiga. Kerana ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang peranan pula. Bahawa ketika mana kita dah meyakini bahawa Al-Quran itu benar, datang daripada yang maha berkuasa, maka kita kena tahu yang kedua adalah apa tujuan Al-Quran itu didatangkan. Dan mana Al-Quran itu bertujuan untuk memberikan peringatan. Am yaqulu naftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian. Ini mengakui hakikat bahawa Al-Quran itu turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tiada keraguan. Maka mereka mengatakan dialah Muhammad yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya. Jadi dakwaan mereka itu tidaklah benar. Bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar daripada Tuhanmu supaya engkau memberikan ingatan dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang beri ingatan dan amaran sebelummu. Semoga mereka beroleh hidayah dan juga petunjuk. Jadi ini ayat yang ketiga yang kita akan bincangkan pada minggu yang akan datang, insyaAllah. Jadi saya melihat ada yang angkat tangan. Puan Hanis Hussein. Ya. Ada persoalan ke? Ya, Ustaz. Mungkin Ustaz dah bincang berkenaan dengan soalan ni dahulu. Tapi saya ingin tahu susunan surah dan ayat dalam Quran tak mengikut bila wahyu diturunkan. Seperti ayat Iqra yang pertama diterima oleh Nabi bukan permulaan Quran, tetapi surah Al-Fatihah. Jadi susunan Quran tak mengikut peristiwa wahyu diturunkan dalam kronologi kehidupan Nabi. Ya, betul. Pandangan Ustaz? Maksudnya pandangan? Yes. Yakni Ini sebab apa berlaku sedemikian? Ya, and then susunan itu Allah berikan kepada Nabi mengikut ialah hikmahnya, tapi adakah adakah an explanation behind it? Okay. Baik. Jadi terima kasih kepada Puan Hanis Husin, ada suatu soalan yang bagus. Yang ini dari sudut, kalau kita tengok tadi kita sebut bahawa Al-Quran ini diturunkan, yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq, tapi first kali dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Kenapa susunan dia macam tu? Yang pertama kita kena tahu susunan Al-Quran, mushaf yang ada pada kita sekarang ini adalah susunan yang tauqifi. Bermakna susunan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Jibril mengajarkan susunan tersebut kepada Nabi. Maknanya itu bukan susunan yang direka-reka. Itu perkara yang pertama yang kita kena tahu.
Yang kedua, apakah hikmahnya? Ini yang penting, iaitu hikmahnya. Antara yang disebutkan oleh ulama ulumul Quran adalah kerana susunan mushaf sekarang ini dia bersesuaian dengan semua zaman dan dia bersesuaian terutamanya pada kita. Yang ini dia akan bersesuaian pada setiap zaman. Maka zaman kita juga akan sesuai. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Fatihah, kemudian datang surah Al-Baqarah, kemudian datang surah Ali Imran. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang peranan kehidupan kita di atas muka bumi. Ini sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah manhaj, bentuk kehidupan kita yang perlu diketahui oleh kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perkara itu dengan secara detail. Supaya kita tidak ada alasan bahawa kita tak dapat hidayah lagi. Kita tak tahu pun benda ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada yang pertama sekali. Surah yang awal-awal sekali. Adapun kita tengok dalam pengakhiran Al-Quran, surahnya pendek-pendek. Surah-surah Makkiyah, surah-surah yang awal turun pada Nabi SAW. Kerana ia adalah peringatan ataupun kesimpulan-kesimpulan daripada surah-surah yang awal. Ketika mana ia turun, surah-surah juzuk amma itu terlebih dahulu. Sebab kalau orang yang dia tak mau kepada peringatan ini, kita sebut, kita ceramah panjang-panjang macam mana pun, dia tak mau dengar. So datangnya ayat yang pendek-pendek. Supaya ayat yang pendek tapi perkataannya itu tegas, keras. Yang ini memberikan peringatan kepada orang musyrikin. Jadi untuk kita dalam keadaan orang beriman selepas daripada turunnya Al-Quran, yang ini kita memerlukan guideline yang detail daripada Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka disediakan pada permulaannya itu guideline. Bahkan kita tengok surah-surah dalam Al-Quran, dia ada bercampur antara Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah maknanya sebelum hijrah, Madaniyah selepas hijrah. Kerana ia menjadi satu bentuk reset dalam mindset kita. Sebab surah sebelum sebelum hijrah ni, Makkiyah ini adalah surah-surah ketika mana Nabi SAW tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai kerajaan, tidak mempunyai kepimpinan. Ini dari sudut kepada masyarakat ketika itu. Jadi ia satu riset bahawa dalam surah Al-Baqarah datangnya surah Madaniyah, Al-Baqarah Madaniyah, ini Allah berikan bagaimana manhaj kepimpinan yang betul. Dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Ali Imran ada. Kemudian ada datangnya surah Makkiyah. Surah macam surah yang Makkiyah untuk menceritakan ataupun balik kepada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana surah Makkiyah ini antaranya adalah berkaitan dengan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dapat kuasa, dah dapat ni, kita kena balik kepada tegaskan akidah di dalam tauhid, di dalam kepimpinan. Jadi antara hikmah susunannya sebegitu adalah kerana ia bersesuaian pada setiap zaman untuk menjadi rujukan kepada manusia. Jadi manusia ini, kalau kita pun dalam keadaan kita teraba-raba, ihdina, kita sendiri minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita yang mana kita tak tahu macam mana nak pergi ke suatu tempat, orang kata pergi ke sana corner kiri terus, tapi kita pun tak tahu macam mana kalau tak ada orang kata panduan yang jelas dan detail. Jadi apabila ada panduan jelas yang detail, sebab tu surah-surah awal-awal tu surah-surah yang panjang, sab'un tiwal, jelas dan detail. Ini menunjukkan bahawa ini apa yang perlu kita lakukan, dan surah-surah yang pendek-pendek yang di belakang itu adalah dari sudut nak berikan kesimpulan balik, peringat balik perkara-perkara yang disebutkan di awal-awal dahulu. Itu mungkin sekadar wallahu alam respon daripada saya lah. Jadi harap mudah-mudahan dapat sedikitlah manfaat, insya-Allah. Baik. Ustaz. Ya. Soalan seterusnya, adakah permulaan sesuatu surah menjawab
seolah-olah pertanyaan surah sebelum. Seperti dalam Fatihah, kita kata ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta petunjuk. Dan dalam permulaan Al-Baqarah, yakni Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fih. Jadi penunjuk tu daripada kitab-kitab yang menjawabkan soalan sebelum tu, surah sebelum tu. Okey. Baik. Dia tak semestinya menjawab persoalan tetapi dia ada berkaitan. Jadi kalau puan tengok pada siri yang pertama dahulu, kita sebut berkaitan surah As-Sajdah dengan akhir surah Luqman. Yang ini dia nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini dia ada keterikatan. Dia bukan satu surah yang diturunkan yang tak ada kait di antara satu sama lain. Ini nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini satu, yang mana dia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak akan langsung bertentangan, kerana setiap daripada ayat-ayat itu, setiap daripada surah-surah itu dia akan mempunyai keterikatan. Bahkan bukan sekadar yang saya sebutkan di awal dulu, bukan sekadar mengikut mushaf, turutan mengikut mushaf itu ada keterikatan, tapi mengikut cara ataupun penurunan kepada Nabi SAW itu juga ada keterikatan. Ada munasabah, dia panggil dalam ulumul Quran, ada munasabahnya. Jadi dia tak semestinya persoalan, tetapi dia akan menunjukkan bahawa setiap daripada surah itu dia akan mempunyai hubung kait di antara salah satu surah dengan satu surah yang lain. Bahkan dia tak semestinya Al-Fatihah dengan Al-Baqarah sahaja. Dia ada berkaitan antara Al-Fatihah dengan An-Nas sekalipun. Ada continuity. Terima kasih Puan Syahira Faiz. Betul. Ini ada kesinambungan tu. Baik. Terima kasih pada soalan. Ya, jazakallah Ustaz. Okey, terima kasih Puan Hanifah atas soalan yang baik. Jadi harap apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang tu pada diri saya sendiri. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang bersama dengan kita. Harap mudah-mudahan Allah memberikan manfaat sama-sama untuk kita amalkan. Jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.